Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita tengah hari ini dengan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar menerima kunjungan hormat daripada Speaker Dun Melaka, Datuk Mira Ibrahim Durum serta delegasinya di bangunan Dun Sarawak di Kuching pada Jumaat. Kunjungan rasmi tersebut bertujuan untuk berkongsi idea dan pengalaman bersama Dun Sarawak. Dun Melaka sememangnya mengakui pengurusan, pentadbiran dan proses demokrasi berparlimen yang dilaksanakan dan diamalkan oleh Dun Sarawak sudah selangkah ke hadapan yang perlu dicontohi oleh Dun Melaka. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Dun Melaka berkesempatan meninjau Dewan Mesyuarat dan melihat keunikan reka bentuk bangunan Dun Sarawak. Pada masa sama, Speaker Dun Sarawak turut menyampaikan taklimat bagi berkongsi tentang latar belakang dan sejarah Dun serta keunikan serta kepelbagaian budaya di Sarawak. Turut hadir semasa kunjungan tersebut Timbalan Speaker Dun Sarawak Datuk Idris Buang, Setiausaha Dun Sarawak Peter Peter Tinggom serta rombongan Dun Melaka. Berita seterusnya, Kompleks Pejabat Daerah Baru yang baharu akan mula beroperasi pada 10 Julai 2023. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Heri Jineb berkata, projek pembinaan kompleks pejabat yang menelan kos sebanyak 4.58 juta ringgit itu akan dirasmikan dalam masa terdekat. Menurutnya, bangunan tersebut akan dinaik taraf dari segi penambahan dan pembaikan dari semasa ke semasa mengikut keperluan melalui dana tambahan. Dan kita kalau ada perubahan, kalau tak ada dalam skop, dan kita minta dalam fasa kedua lah. Ya, kita tidak expect benda ini 100% komplit ataupun mempunyai semua kemudahan. Ada ada sesuatu yang mungkin berkurangan, tapi kerajaan prihatin yang boleh tambah peruntukan untuk fasa kedua. Dan juga kita akan adakan satu jalan pintas, shortcut dari belakang ni ke Tasik Biru. Ya, bermakna kalau orang nak pergi Tasik Biru, dia boleh parking dekat kawasan luar, berjalan ke Tasik Biru. Ya, supaya tidak sesak lah. This is the whole planning of BAUK. Ya. Dan pihak Majlis Daerah juga akan upgrade jalan ini ke kampung BAUK lama, keluar ke jalan Serikin Bypass. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan sesi penyerahan kunci kompleks Pejabat Daerah Baru di Pejabat Daerah Baru pada Jumaat. Dalam hal itu, Datuk Henry memaklumkan kompleks pejabat yang baru berkonsepkan baruk mempunyai 3 tingkat yang dilengkapi dengan ruang yang lebih selesa untuk mahkamah, pejabat pentadbiran, pejabat ketua masyarakat daerah dan yang lain termasuk tempat letak kenderaan. Justru, beliau merakamkan penghargaan kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR selaku agensi pelaksana dalam menjayakan projek program transformasi luar bandar RTP yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada tahun 2017. Terdahulu jelasnya proses pembinaan mengambil sedikit masa susulan pandemik COVID-19 yang mengakibatkan projek ini terhenti sementara. Manakala di Miri, pertandingan Forum Remaja mampu melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif dan sensitif terhadap isu-isu semasa. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, keupayaan seumpamanya akan mewujudkan kepintaran emosi dan intelektual dalam kalangan pelajar. Saya yakin melalui pertandingan ini, para pelajar berpeluang mengasah kemahiran berhujah secara kreatif, kritis dan bernas. Kemahiran sebeginilah yang kita perlu lahirkan bagi menyokong hasrat kerajaan yang ingin menjadikan Sarawak maju, makmur pada tahun 2030. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Rozi Yunus, semasa pertandingan Forum Remaja Piala Pusingan Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Peringkat Negeri Sarawak 2023 di Miri pada Khamis. Premier Sarawak menambah kerajaan negeri sentiasa menyokong penuh usaha yang bercorak akademik dan menjadi medan melahirkan warga bijak bersasiah mulia.
Di Sarike, kemahiran kulinari yang ada pada kaum wanita harus digilap agar mereka mahir sekaligus menjadikannya sebagai sumber pendapatan mereka. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, penglibatan wanita kini semakin aktif dan perlu berfikiran jauh untuk menceburi satu bidang baru seperti keusahawanan bagi meningkatkan pendapatan untuk keluarga. Biasalah, kita tu perempuan, wanita dan sebagainya, bukan sahaja kita tu nak duduk di dapur aja. Lama ya cerita dulu ya kita duduk di dapur ya. Kini tu kita sama-sama membantu suami kita untuk sama-sama mencari rezeki untuk keluarga. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan kits kursus kemahiran Quick Win Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarike pada Jumaat. Tambah beliau, stereotip mengenai wanita sudah tidak relevan lagi dengan keadaan ekonomi dunia pada masa kini. Paparan seterusnya, konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka meneruskan perjalanan dari Lubuk Antu ke destinasi persinggahan seterusnya iaitu di daerah Pantuk pada Khamis. Ketibaan konvoi di Pekan Lacau disambut mesra oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang bersama ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua masyarakat di daerah itu. Kemahiran acara sambutan dirancangkan dengan persembahan tradisi pukulan gendang pampat oleh masyarakat setempat. Semasa berucap, Datuk Mong telah menekankan kepentingan mempertahankan keamanan, keharmonian dan kemajuan negeri ini. Menurutnya, Sarawak telah mencapai kejayaan yang signifikan dan mempunyai pencapaian yang lebih maju berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Dalam majlis sama, Datuk Mong telah menyaksikan simbolik penyerahan bendera 60 tahun Sarawak Merdeka yang diserahkan oleh Timbalan Residen Bahagian Sri Aman selaku Ketua Konvoi Elvis Didit kepada Pegawai Daerah Pantuk Langgong Wasam. Sementara itu, konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Kuching bakal dilancarkan pada 20 Julai depan di Majmah Mall. Residen bahagian Kuching, Fatih Hambali berkata, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuiyan dijangka menyempurnakan pelancaran itu kelak secara flag off seawal jam 8.30 pagi. Menurut beliau, konvoi tersebut akan menjelajah menuju ke Teluk Melano, Lunduk dan seterusnya ke Dewan Surah Bau sebagai lokasi perhentian terakhir. Dan ianya terus ke Teluk Melano dan juga nanti sambutan akan disambut oleh pihak di daerah Ludu yang mana dimaklumkan bahawa di cara yang kita jangka akan disambut oleh yang mana konvoi bahagian Kuching akan diketuai oleh residen bahagian Kuching dan disambut oleh yang berhormat Saudara Azizul yang berhormat kawasan tersebut. Dan seterusnya ianya nanti akan diadakan beberapa persembahan di daerah Lundu dan seperti hari tersebut konvoi tersebut akan bergerak ke Bau dan seterusnya sebelum mereka ke daerah Bau mereka akan mengadakan jalaya wara di bandar Lundu untuk dilihat oleh masyarakat tempatan kita di sana lah. Dan seterusnya terus kepada ke Dewan Suara bahagian daerah Bau pada petang tersebut yang mana sama juga aktivitinya yang mana disambut oleh YB tempatan kita di daerah Bau yang mana diadakan juga lah pelbagai persembahan suku kaum dan sebagainya untuk meraihkan para konvoi kita pada petang tersebut. Dan pihak konvoi tersebut dijangka akan bertolak terus balik ke Kuching pada petang itu daripada Dewan Surah Bau dan dijangka sampai balik ke Kuching pada jam 6 petang. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Pejabat Residen Bahagian Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Fatih turut menganggarkan sekitar 50,000 pengunjung akan hadir menyertai 3 program sampingan yang bakal diadakan sepanjang sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Kuching. Ujar beliau, pihaknya telah merancang beberapa aktiviti menarik seperti pameran Sarawak Digital yang akan dijalankan di Plaza Merdeka selama 3 hari bermula 21 Julai pada jam 9.30 pagi hingga 9.30 malam.
Selain itu, tambahnya pada 21 Julai akan diadakan program Sarawak Aktif yang menyediakan aktiviti kecergasan termasuk sukan ekstrim dan sukan rekreasi di Dewan Suara Kuching, diikuti aktiviti pembersihan di kawasan berkenaan pada sebelah malam. Turut diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan berkenaan adalah program Sarawak Kitchen yang menyediakan sebanyak 60 unit gerai jualan untuk usahawan Sarawak di tebingan Sungai Kuching. Ini telah kita rancang yang mana bertempat di berhampiran dengan waterfront di jalan Gambir, betul kan? Jalan Gambir saya rasa, Jalan Gambir, yang mana kita telah menyediakan 60 unit gerai jualan untuk usahawan-usahawan kita untuk berjual pada 3 hari tersebut sehingga dan mereka pun kita sedang mengatur untuk mereka telah memohon untuk menambah masa jualan mereka daripada pagi sehingga malam. Dan sambutan menggalakkan dan 60 gerai telah habis di tempat. Dan insyaAllah kita sedaya upaya jika ruang dan ada tempat, kita akan menambah lagi jualan gerai tersebut untuk menampung permohonan yang begitu itu. Temu bual sama turut menyentuh mengenai sambutan di peringkat negeri anjuran Jawatankuasa Induk yang bakal berlangsung pada 22 Julai ini, merangkumi perbarisan di Padang Merdeka, penganugerahan pingat peringatan Sarawak Merdeka ke-60 di Hotel Waterfront dan jamuan negeri di Dewan Sentapan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang diakhiri dengan persembahan bunga api. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Tengah Hari ini, saksikan video pendek mengenai visi Premier 2030 iaitu Bandaraya Pintar Sarawak. #penyebar fakta, salam Lukas. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.